belajar tentang kita haid pada hari ini. Haid merupakan istilah yang lebih kerap kita guna dalam kehidupan seharian. Ia merujuk kepada proses pendarahan yang berlaku disebabkan oleh penguraian tisu endometrium yang terdapat pada uterus kita. Dan proses pendarahan ini mengambil masa 4 sehingga 5 hari. Kita haid pula merupakan satu kitaran yang berulang dan ia mengambil masa 28 hari. Dalam kita haid ada 5 peristiwa penting. Salah satu daripadanya yang pertama adalah fasa haid. Jadi fasa haid ini adalah sebahagian daripada kita haid. Jadi kita akan belajar lebih lanjut tentang kita haid. Kita cuba tengok kitaran haid. Kita haid seseorang perempuan bermula dengan fasa haid. So, pada hari pertama di mana haid datang, itu adalah hari pertama dalam kita haid seorang perempuan. Contohnya, hari ini saya datang haid. Jadi, hari ini adalah hari pertama dalam kita haid saya. So, hari pertama sampai hari kelima adalah fasa haid. Apa yang berlaku semasa fasa haid? Kita tekankan 2 aspek. Satu, apa yang berlaku di dalam ovari. Dan satu lagi, peristiwa yang berlaku pada lapisan endometrium. Lapisan endometrium, lapisan darah itu. Yang kaya dengan kapilari darah. So, semasa fasa haid, apa yang berlaku ialah dalam ovari terdapat hormon FSH. Bahasa Inggeris namanya follicle stimulating hormone. Hormon ini dirembeskan oleh kelenjar pituitari dalam otak. So, kelenjar pituitari dalam otak ini merembeskan hormon FSH. Lepas tu, hormon ini masuk dalam aliran darah dan bergerak targetnya ialah pergi ke ovari. Bergerak dalam aliran darah, pergi ovari. Bila sampai ke ovari, hormon FSH merangsang perkembangan folikel. Perkembangan folikel. Ataupun hari itu cikgu kata ini ialah handbag untuk yang usit-usit di dalam situ. So, bag ini. Dia merangsang perkembangan folikel. Bila bag semakin besar, baru usit dapat berkembang. Pada masa yang sama, apa yang berlaku pada endometrium? Dari gambar ini kita nampak endometrium semakin nipis. Maksudnya wanita ini mengalami haid. Endometriumnya luluh. So, itu peristiwa pentingnya. Lepas tu kita pergi fasa kedua. Fasa kedua ni berlaku selepas habis haid, iaitu dari hari ke-6 sampai hari ke-13. Fasa ini dipanggil sebagai fasa pemulihan kerana endometrium yang sudah luluh dibaik pulih semula, dibina semula. Itu sebabnya fasa ini dipanggil fasa pemulihan. So, apa yang berlaku semasa fasa pemulihan? Kita tengok juga apa yang berlaku di ovari dan apa yang berlaku dengan endometrium. Okey, cuba ingat balik. Tadi semasa di fasa 1, masa fasa haid, folikel semakin berkembang kan? Bila folikel berkembang, dia boleh membebaskan hormon estrogen. Itu peristiwa yang berlaku dalam ovari. Dan hormon estrogen ada 2 fungsi. Fungsi pertama, dia membantu proses ini. Proses membaik pulih endometrium. Dia akan merangsang proses membaik pulih endometrium. Yang kedua, apabila aras hormon estrogen tinggi, ia boleh merangsang kelenjar pituitari untuk keluarkan hormon LH. Hormon LH yang terhasil bergerak dalam salur darah pergi ke bahagian ovari lagi. So, fasa ketiga. Fasa ketiga kita panggil fasa subur. So, apakah peristiwa yang dalam ovari dan apa pula
peristiwa di bahagian endometrium. Semasa fasa subur, ovari akan mengeluarkan usid sekunder yang sudah matang. Ini berlaku dengan hormon LH. Apabila aras hormon LH ataupun hormon perlutenan kemuncak, dia akan menyebabkan folikel graaf membebaskan usid sekunder. Proses ini kita namakan sebagai proses pengovulan. Jadi usid sekunder akan dibebas keluar dari ovari. Pada masa yang sama, endometrium akan terus, kita nampak di sini hari ke-14, terus menebal supaya lebih banyak salur darah. Okay. Fasa keempat dipanggil sebagai fasa pemvaskularan. Pemvaskularan datang dari istilah tisu vaskular. Tisu vaskular ialah tisu yang mengangkut. So, tisu vaskular dalam tumbuhan, phloem, xylem. Tisu vaskular dalam badan kita, salur darah. So, fasa pemvaskularan memberi tips bahawa fasa ini melibatkan salur darah. Okay, so apa yang berlaku di sini? Sekali lagi kita kaji apa yang berlaku dalam ovari dan apa yang berlaku pada endometrium. Pada ovari, tadi pengovulan telah berlaku. Jadi sekarang tinggallah bag yang kosong ini, namanya corpus luteum. Jadi semasa fasa pemvaskularan, corpus luteum terbentuk. Corpus luteum akan membebaskan hormon progesteron. Progesteron akan pergi ke bahagian endometrium untuk membantu proses penebalan supaya lebih banyak salur darah diletakkan di bahagian endometrium. Bila lebih banyak salur darah, dia bersedia untuk menerima bayi. Sebab apabila usid sekunder dibebaskan, sekiranya terdapat sperma, maka persenyawaan akan berlaku dan menghasilkan zigot kan. Nanti zigot akan berkembang menjadi fetus. Maksudnya proses penghamilan berlaku. Jadi, untuk menerima bayi yang baru, membekalkan nutrien kepada bayi yang baru, kepada fetus, kita perlukan salur darah yang banyak di bahagian endometrium. Fasa yang terakhir pada hari ke-25 hingga ke-28. Ini berlaku sekiranya tiada persenyawaan. Maksudnya usid sekunder dibebas keluar melalui pengovulan tapi tiada sperma di sini. Sekiranya tiada sperma di sini, corpus luteum akan merosot di dalam ovari. Bila ia merosot, kan tadi corpus luteum ini merembeskan progesteron. Apabila corpus luteum merosot, progesteron pun akan menurun. Fungsi progesteron tadi kan dia bantu untuk menambahkan kapilari salur darah di sini. Tapi sekarang progesteron berkurang. Maksudnya salur darah di sini akan mula berkurang juga. So apa berlaku sekiranya salur darah berkurang? Ia bermaksud pendarahan akan berlaku sekali lagi. Maksudnya dia akan berulang lah. Akan balik ke hari 1 tadi. Hari yang pertama tadi. Yeah? Jadi sekali lagi endometrium akan luruh. Haid akan datang semula. Okay? So itulah kita haid. Okay, gambar raja ini memberi maksud yang sama sebenarnya. Okay, kita cuba bergerak mengikut nombor ni. Nombor 1 menunjukkan aras FSH ini tinggi. Apabila aras hormon FSH or follicle stimulating hormone is high, dia akan dihasilkan dan mengalir dalam salur darah pergi ke bahagian ovari dan menyebabkan perkembangan folikel. Folikel yang berkembang akan menghasilkan ketiga estrogen. Estrogen akan pergi ke dinding uterus dan merangsang penebalan endometrium selepas fasa haid. Sampai 5 ni, depan ni fasa haid. Tapi selepas fasa haid, estrogen keluar, dia membantu dinding endometrium menebal.
Pada masa yang sama, aras estrogen yang tinggi boleh merangsang otak ataupun kelenjar pituitari dalam otak mengeluarkan ataupun merembeskan hormon LH, iaitu hormon pelutenan. Cikgu ulang, aras estrogen yang tinggi akan merangsang penghasilan hormon pelutenan di dalam pituitari, kelenjar pituitari. Hormon ini akan bergerak dalam salur darah, pergi ke bahagian ovari dan menyebabkan proses pengovulan berlaku, iaitu usid sekunder dibebaskan dari folikel gera'af. Selepas pengovulan berlaku, terhasillah beg yang kosong ini namanya corpus luteum. Corpus luteum akan mengeluarkan progesteron. Hormon progesteron akan pergi ke bahagian dinding uterus ataupun endometrium dan merangsang penebalan endometrium. Supaya lebih banyak tisu endometrium dan kapilari akan wujud di sanalah. Sekiranya proses kehamilan tidak berlaku di sini, maka corpus luteum akan merosot. Bila corpus luteum merosot, progesteron akan menurun juga. Dia tetap menghasilkan progesteron lah. Jadi kesannya nanti dinding uterus dan endometrium ini tidak dapat dikekalkan. Jadi dia akan luluh semula dan kita haid akan berulang. Kenapa kita perlukan kita haid? Kita haid ini sebenarnya dia penting sebab dia nak sediakan uterus kita untuk penempelan zigot setiap bulan. Dan semasa kita haid ada proses pengovulan kan, iaitu fasa yang ketiga. Kita ada fasa haid, fasa pemulihan, fasa pengovulan, fasa pemvaskularan, lepas tu fasa di mana corpus luteum merosot sekiranya tiada persenyawaan. Jadi dari situ kita nampak kepentingan kita haid. Yang pertama, menyediakan uterus untuk penempelan. Ini berlaku semasa fasa 2 dan 4, iaitu fasa pemulihan dengan fasa pemvaskularan. Pada dua fasa ini, endometrium ditebalkan dan ditambah dengan kapilari darah. Dan bersedia untuk penempelan zigot lah. Kepentingan kedua, kita haid penting untuk menghasilkan usid sekunder untuk menyebabkan proses pengovulan. Baru ada kemungkinan untuk hamil. So ini berlaku pada fasa ketiga lah kita haid, iaitu pengovulan. C, untuk menyingkirkan haid bahan kotoran dari badan kita. Sisa-sisa dari badan kita dari bahagian endometrium. Sekiranya tiada kehamilan berlaku. Jadi ini berlaku pada fasa haid, fasa pertama. Dan D, kita haid merangsang perembesan pelbagai jenis hormon. Hormon ini penting untuk kesihatan wanita. Contohnya, progesteron mencegah osteoporosis, iaitu mencegah tulang kita menjadi rapuh. Sekiranya wanita itu sudah berhenti kita haid, iaitu mengalami menopause, wanita yang selepas menopause biasanya akan ada masalah tulang rapuh, iaitu osteoporosis, kerana hormon progesteron dengan estrogen tidak stabil. Akhir sekali, cikgu ingin mengingatkan tentang penggunaan istilah haid dengan kita haid, satu lagi dinding endometrium dengan endometrium. Haid dengan kita haid adalah berbeza. Apa bezanya? Haid merujuk kepada fasa pertama dalam kita haid, di mana pendarahan berlaku, endometrium luluh. Kita haid pula adalah satu kitaran yang 28 hari, di mana merujuk kepada peristiwa yang berlaku dalam ovari dan peristiwa dalam endometrium. B. Dinding endometrium, istilah ini tidak wujud ya. Kita ada dinding ovari. Pada dinding ovari terdapat lapisan endometrium.
Jadi kita tak boleh tulis dinding endometrium. Lapisan endometrium boleh. Lapisan darah itu yang kaya dengan tisu darah. Itu ialah lapisan endometrium lah. Mungkin cikgu ada tersalah sebut juga semasa menjelaskan. Okay, so ambil perhatian. Dinding endometrium salah, endometrium baru betul. Lapisan endometrium pun okey, tak ada masalah. Okay.